أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Yang bermaksud, jika sekiranya kamu memperoleh kebaikan, nescaya mereka, iaitu orang-orang yang kufur, yang ingkar, yang menentang kamu, akan merasa bersedih hati. Tetapi jika sekiranya kamu mendapat bencana, yakni keburukan, nescaya mereka akan merasa gembira kerananya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, nescaya tipu daya mereka sedikit pun tidak dapat mendatangkan apa-apa kemudaratan kepada kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui tentang apa yang telah mereka kerjakan. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama-tamanya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana ditemukan pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini yang pertamanya mendapat dan mengeratkan hubungan silaturahim. Yang keduanya, pertemuan pada malam ini dengan sedikit ilmu yang kita cungkil daripada kitab Riyadhus Shalihin ini mendapat keberkatan daripada Allah, sehinggalah kita memahami dan beramal insya-Allah dengannya. Yang ketiganya, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini berada dalam majlis ilmu akan dikurniakan oleh Allah Ta'ala ganjaran yang setimpal, mengikut niat yang telah kita niatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-120, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada kita, yang pertamanya, sifat musuh-musuh Islam, orang-orang yang memusuhi kita, bila mana kita mendapat kegembiraan ataupun berhasil apa yang kita hajati, iaitulah merealisasikan ajaran agama Islam, maka mereka akan merasakan duka cita. Termasuk dengan perkataan duka cita itu yang Allah sebut dalam ayat ini, tasuhum, juga termasuk dengan arti kata sakit hati. Sakit hati tengok artis-artis hijrah, itu sakit hati termasuk. Dia tak boleh tengok artis pakai tudung labuh, dia nak tudung macam dia juga. Dia tak boleh tengok bila artis ini berhijrah, menerima Islam, dia anggap melampaui batas dia kerana tak ada mengaji dalam bidang agama. Ini termasuk tasuhum. Intamsaskum hasanatun tasuhum, kata Allah. Jika sekiranya kamu memperoleh kebaikan, ramainya artis yang telah mula berhijrah, yang telah mula memahami arti kata Islam itu, bahawasanya Islam tidak menghalang untuk manusia berhibur.
maka boleh berhibur, tetapi dengan garis pandu yang telah tertera syariat. Maka tasubhum, duka cita ni, maka tuduhlah dengan tuduhan yang berbagai-bagai. Ustazah segera ekspres, Ustaz ekspres, tak mengaji agama, cerita bab agama. Dia ingat mengaji agama dekat universiti sampai PhD dia, tuan-tuan. Dia ingat boleh agama, boleh mengaji agama, boleh memahami agama, boleh memperolehi ilmu agama, serupa macam dia. Wa in tusibkum sayyi'atun tafrahu biha. Dan sekiranya kamu ditimpakan bencana, musibah, maka dia seronok dan gembira. Dia pun bertepuk tangan. Dan termasuk dalam yafrahu biha itu, mereka akan memainkan peranan untuk mengucar kacirkan ataupun membelah-belahkan lagi. Bak kata patah Melayu, umpama menjadi batu api. Perkara kecil ya, tapi di bubuh api jadi besar. Sebab itu Allah memesan kepada kita, wa in tasbiru wa tattaqu, dan sekiranya kamu bersabar dan bertakwa kepada Allah. Bersabar dalam arti kata menahan diri daripada karenah musuh. Maknanya jangan latah serupa dia. Kan, kalau dia buat jahat, kita pun buat jahat, kan? Kalau dia melontarkan perkataan-perkataan yang jahat, jangan kita pula membalikkan balik. Bersabar di atas apa yang mereka lakukan itu, dalam arti kata juga menahan dan bertindak supaya kelakuan-kelakuan jahat mereka tidak melampaui batas. Wa tattaqu, dan bertakwa, yakni mengikut syariat Allah. Nescaya kata Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'an. Mereka sedikit pun tak boleh nak buat apa kemudaratan kepada kamu, walaupun mereka merancang untuk memudaratkan kamu. Kerana apa? Kerana Allah menyebut, innallaha bima ya'maluna muhitun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui di atas apa yang telah mereka kerjakan. Muhitun ini perkataan yang Allah sebut kerja yang jahat yang dilakukan oleh musuh, musuh-musuh Islam. Perkataan yang jahat, umpama dengan perkataan abid lil abid, kita selalu sebut abid, tuan-tuan. Abid ini perkataan yang sesuai digunakan kepada orang-orang yang jahat. Orang-orang yang jahat, umpama Yahudi dan Nasara yang melakukan kekufuran kepada Allah, itu abid. Adapun perkataan abid, tuan-tuan, kau ingat ke? Adapun perkataan abid, barulah boleh kita gunakan kepada hamba Allah yang melakukan ibadah. Tetapi abid juga perkataan yang digunakan pakai untuk jamak bagi abid. Ini kaedah dalam bahasa Arab, terkadang-kadang digunakan. Supaya saya nak kaitkan dengan perkataan muhitun. Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah tak guna innallaha bima ya'maluna ta'malun. Allah tak guna perkataan apa yang dia buat. Tapi Allah guna muhitun, satu perbuatan yang jahat. Dan perbuatan ini hanya dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Orang yang menentang Islam, orang yang benci Islam, orang yang tak suka kepada agama Islam, orang yang tak suka kepada orang yang kembali kepada ajaran Islam. Jadi mudah-mudahan tuan kita dapat mengenal sedikit tentang sifat-sifat mereka ini, supaya kita tidak lalai dan mereka, lantas kita menjadi orang yang bersabar berhadapan dengan ujian. Jadi malam ini kita sambung lagi dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih lagi dalam bab sabar. Dalam bab sabar, hadis yang ke-34 kisah saya. Betul? Hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34 ini tentang Nabi SAW nak memberitahu kepada kita, walau bagaimana musibah yang menimpa ke atas kita bila mana kita berada di tempat itu.
Dan juga dalam hadis ini para alim ulama fuqaha telah menetapkan hukum bahawasanya menjadi haram dan berdosa bila seseorang itu ditimpakan musibah, maka dia lari daripada kampung tersebut. Kerana apa? Kerana dia tidak bersabar. Orang yang tidak bersabar tentang orang yang berputus asa. Orang yang berputus asa, dia mengambil sifat syaitan. Dia mengambil sifat iblis. Berputus asa daripada rahmat Allah, bukan berputus asa daripada kerja dia. Iblis tak pernah putus asa daripada kerja dia. Dia berputus asa daripada rahmat Allah. Maknanya tentang dia tak mau lagi mencari rahmat Allah setelah Allah murka terhadap dia. Adapun kita bila Allah murka, maka kita kena mencari rahmat Allah. Mana dia? Taubat. Kembali bertaubat. Jadi sifat berputus asa syaitan ataupun iblis ini, dia berputus asa dari rahmat Allah. Baik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an at-ta'un. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai wabak ta'un. Kalau selama wabak denggi, terjah denggi. Sampai NB suruh terjah denggi. Bukan basmi denggi, terjah terus. Tu kata terjah tu tak erti juga, tak tahu. Maknanya apa tentang bila sebut terjah ni? Maknanya Selangor antara negeri yang paling tertinggi, antara tentang negeri-negeri yang tertinggi wabak denggi di dalam Malaysia. Mantap, Selangor. Tapi daerah Sepang, dalam Selangor ni daerah Sepang antara daerah yang paling minimal wabak denggi. Minimal pun mati juga tuan-tuan. Asbab daripada denggi. Ni wabak tuan-tuan. Sama lah, wabak taun ke, wabak denggi ke, wabak apa penyakit pun tuan-tuan, ini musibah daripada Allah. Jadi Aisyah tanya mengenai tentang wabak taun. Rasulullah SAW menerangkan bahawa wa akhbaraha annahu kana azaban yab'athuhu Allah Ta'ala ala man yasha. Nabi SAW menerangkan tentang wabak taun itu adalah satu azab yang dibala daripada Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Bala ini adalah bagi orang-orang yang ingkar, yang kufur. Wabak yang sama juga Nabi SAW menyebut faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Dan Allah menjadikan wabak itu sebagai rahmat bagi hamba-Nya yang beriman. Apa maksud rahmat tuan-tuan? Dengan sebab wabak itu Allah mengkafarahkan dosa mereka. Orang yang beriman ada dosa, melalui cara-cara menghapuskan dosa, Allah mendatangkan musibah bala. Musibah yang dinamakan sebagai kafarah. Wabak yang sama juga. Begitu juga denggi tuan-tuan. Denggi ni bila kena, dia tak kira ni mu ni orang beriman ke tak beriman. Tak ada, dia tak cari ni beriman tak kena. Tak ada tuan-tuan. Ni orang yang selalu solat 5 waktu. Jemaah lagi tak kena. Dah tuan-tuan. Dia bila turun semua kena tuan-tuan. Cukup banjir kan? Banjir satu taman. Ini orang yang suka pergi solat berjemaah tak kena. Lain semua kena. Banjir rumah tenggelam. Rumah dia tak tenggelam. Tak ada tuan-tuan. Bila kena banjir, bila kena musibah, semua kena. Cuma bezanya ni dia. Kata Nabi SAW, wabak itu yang pertama azaban yab'athuhu Allah Ta'ala ala man yasha. Yang pertama, dia sebagai wabak yang menjadi azab daripada Allah Ta'ala untuk orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang ma'asi, orang-orang yang derhaka. Kemudian yang keduanya, wabak yang sama juga, tempat yang sama juga, faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Dan Allah menjadikan wabak itu sebagai rahmat bagi orang yang beriman, iaitu menghapuskan dosa mereka. Falaisa min 'abdin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban
ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Allah sah ganjaran orang yang sabar di atas musibah yang Allah timpul. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut lagi, seseorang mukmin yang berada di daerah yang ditimpa wabak taun itu, jika ia ikhlas dan sabar menghadapi bala itu serta mengetahui yang ia tidak akan terkena kecuali menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah. Syarat dia sabar, yang kedua dia ikhlas. Maka kata Nabi, illa kana lahu mislu ajri syahid. Ajri syahid, tidak adalah pahala baginya melainkan seperti pahala orang yang mati syahid. Maknanya tuan, bila terkena wabak denggi ketika itu, mati dia tuan, maka mati dia pahalanya seperti orang yang mati syahid. Kan? Cuma orang panggil syahid akhirat. Kan? Mati dalam keadaan yang ditimpa musibah bagi orang yang beriman, bakar, mati lemas, aksiden, wabak penyakit, maka mati mereka itu mati syahid al-akhirah. Kan? Syahid akhirah. Adapun orang yang mati dalam peperangan fi sabilillah, untuk menegakkan kalimah Allah, untuk mempertahankan kalimah Allah, tiba-tiba dia berperang dan tiba-tiba dia mati, maka dia panggil syahidul ma'rakah, syahid dunia dan juga akhirat. Adapun orang syahid akhirat ni pahalanya sama dengan orang yang mati syahid, besar ganjaran pahala itu. Ya? Cuma di dunia ini dia tak diuruskan seperti mana orang yang syahidul ma'rakah. Okay? Ini besar ganjaran, nak sebutnya berkenaan tentang sabar di atas musibah umpama wabak tahun. Kan? Kita hari ini musibah umpama wabak denggi. Kan? Kemudian banjir pula. Kan? Ketua Islam banjir. Tadi pasal tinggi sini. Sini kalau banjir confirm Sepang tenggelam. Ya? Sini tinggi kan. Tapi Sepang, Sungai Pelik, Jendram Hilir, Jendram Hulu tenggelam. Ya? Banjir kan. Ya? Saya zon Sungai Merak, alhamdulillah bujur tak ada banjir. Ya? Sungai Merak pun tinggi juga. Kalau banjir pun banjir sikit lah. Ya? Dia tidaklah banjir turun. Ya? Tapi belah Perak tentang tak pernah tentang tenggelam banjir tentang. Ya, ini wabak. Ya, ini juga sebagai azab dan sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Ya, wabak denggi. Ya, denggi. Daerah yang antara besar kena wabak denggi di Islam oleh tuan, antaranya Kuala Langat, tempat saya. Daerah Talim, Shah Alam tuan, tu wabak penyakit denggi yang paling banyak merebak. Jadi kena cek balik tuan. Shah Alam pun kena cek balik tuan. Takut banyak perkara mungkar maksiat dilakukan. Kita kena ingat perkara mungkar maksiat ini bukan hanya judi, arak, minum arak, judi, rasuah. Membela kemungkaran juga dikira maksiat. Membela kemungkaran dikira maksiat. Baik, kita cek balik tengok. Macam di Kedah kan, di Kedah Allah turunkan bala puting beliung. Dalam sejarah tentang di Kedah 4 kali kena puting beliung. Hancur jugalah tanah rumah anda. Di Kuala Langat, di Kelang pun tak sekali, di Pandamaran tukang puting beliung ribut, habis terbang rumah. Rumah yang cuci lah. Kalau orang banglo tu pasal yang datang tu kecil. Puting beliung cucu dia. Kalau bapak dia tak kira tu. Kalau tahu tu dia angkut dia. Ini semua adalah wabak pada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kena ingat tentang yang pertama, umpama wabak ini ataupun apa saja bala, bagi orang yang derhaka, yang kufur, dia panggil sebagai azab. Bagi orang yang beriman, dia sebagai rahmat. Rahmat. Allah ni tuan-tuan, bila mengampunkan dosa dia melalui umpama bala ni tuan-tuan ataupun musibah ni, adalah merupakan satu rahmat daripada Allah. Maknanya Allah nak menghapuskan dosa kita sebelum kita mati. Rahmat tak tahu rahmat. Maknanya Allah nak jaga kita supaya alam akhirat ni tak masuk dalam neraka. Habis kat dosa, kat dunia ni tentang dosa. Allah timpakan dengan musibah. Baik. Jadi pengajaran yang pentingnya tuan-tuan, yang pentingnya pengajaran daripada hadis ini, yang pertamanya hendaklah kita ikhlas. Yang keduanya sifat sabar. Itu yang kedua. Yang pertama ikhlas, yang kedua sabar. Dan daripada hadis ini juga para alim ulama mengatakan bahawasanya haram seseorang itu, berdosa seseorang itu bila mana ditimpa kampung halamannya, tempatnya musibah, maka dia berbicara, dia lari daripada tak boleh tuan-tuan. Jadi kalau tempat tuan-tuan kena musibah, tuan-tuan kena yang pertama ikhlas, yang kedua sabar berharapan dengan dia. Kalau tak kena tempat tuan-tuan, kena tempat jiran, tolong juga. Sabar berharapan dengan dia, beri bantuan tuan-tuan. Macam-macam bantuan yang boleh kita bagi. Baik, pengajaran yang pertama, pengajaran daripada hadis ini, setiap bala atau wabak yang diturunkan oleh Allah itu, kata musannif, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, mempunyai hikmah bagi orang yang beriman, iaitu orang yang bersifat ikhlas dan sabar. Dan ikhlas ni antara sifat ataupun akhlak kepribadian yang paling tinggi. Selepas daripada itu syukur. Yang pertama sekali ikhlas. Selepas daripada ikhlas itu syukur. Ini antara tingkatan-tingkatan akhlak kepribadian Nabi SAW yang tunjukkan untuk pengajaran kita sebagaimana. Tak dapat tidak mesti ikhlas. Lepas tu dalam kitab Matan Arba'in juga karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis yang pertama diletakkan oleh Imam An-Nawawi ialah bab ni niat. Bab ni niat, innamal a'malu binniyat. Hadis yang pertama. Kenapa? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Matan Arba'in itu, dalam kitab hadis 40 tu, dia kata, kenapa saya meletakkan hadis yang pertama soal niat? Kerana dengan niat itulah juga amalan hadis yang selepas daripadanya itu, yang ada 39 hari lagi itu, diterima oleh Allah. Dan dengan niat itu juga 36, 9 hadis yang kita nak amalkan itu ditolak amalannya oleh Allah. Atas waktu ni niat, batu niat ikhlas itu paling penting. Niat ikhlas dulu saya dah sebut tuan-tuan. Dalam kitab-kitab para ulama telah menggaris pandukan bagaimana untuk mencapai darjat ikhlas, dan bagaimana untuk mendapat darjat ikhlas ataupun niat yang ikhlas. Kemudian saya juga dah sebut bagaimana Dr. Yusuf Al-Qardawi menggariskan beberapa syarat untuk mencapai tingkatan ikhlas kerana Allah. Yang pertama mesti ilmu yang datang. Berdamping, mengkaji orang yang ikhlas, berdamping dengan orang yang ikhlas, dan doa kepada Allah. Ini syarat-syarat untuk jadi orang yang ikhlas. Kalau dalam kitab Penawar Bagi Hati tuan-tuan, untuk mencapai darjat ikhlas ini, kata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib, mestilah yang pertama-tama sekali dengan ilmu. Itu tak dapat tidak. Seseorang dia tidak akan mencapai darjat ikhlas tanpa ada ilmu. Bohong. Mesti melalui ilmu. Dengan ilmu itulah memfarakkan, membezakan antara yang hak dengan yang batil, yang betul dengan yang salah. Kita mesti kena membahagi dua dulu. Ini salah, ini betul. Baru kita boleh datangkan sifat ikhlas. Sebab apa? Sebab ikhlas ini dia hanya kepada amalan yang hak, yang betul, yang baik.
Dia tidak akan datang dan tidak akan hadir dan tidak akan diperolehi walaupun amalan banyak, tetapi amalan yang tidak betul, amalan yang jahat, tambah amalan yang bertentangan dengan syariat. Saya ikhlas ni bagi Kak Haji. Ni duit apa? Duit first class loteri kebajikan. Tak boleh. Saya ikhlas ni cik, saya ikhlas. Tak boleh. Di dalam soal ikhlas ni mesti amalan yang tidak bertentangan syariat. Kalau bertentangan syariat tak boleh katalah tuan-tuan. Qiblah mana pun tuan-tuan ditakkan hadirnya ikhlas. Baik. Kemudian yang keduanya, orang mukmin yang tinggal di kawasan wabak taun tidak sepatutnya keluar dari kawasan itu, sebaliknya dan orang yang luar dilarang masuk ke dalam kawasan tersebut. Jadi orang yang duduk dalam tu dihukumkan oleh ulama fuqaha haram keluar, hijrah daripada tempat itu bila mana wabak itu kena kawasan dia dan dia ada duduk dalam. Tapi sekiranya dia duduk luar, kawasan itu kena wabak, maka tidak boleh dibenarkan masuk dalam. Tak benarkan masuk dalam arti kata tak boleh duduk dekat situ. Dengan niat ialah aku pun kena juga sama tak apa. Menempat maut pun panggil. Tetapi haruslah kita kena memberi bantuan. Beri bantuan lain tentang orang luar dilarang masuk, ada satu benda perkara yang lain. Yang ketiga antara pengajaran hadis ini, seseorang mukmin yang bersifat ikhlas dan sabar, yang tahan menghadapi bala dan yakin bahawa sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah, qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menerima ganjaran yang amat besar, iaitu syahid, ganjaran pahala. Ganjaran pahalanya, nisbah ganjaran pahala orang yang mati syahid. Nisbah itu bukan dia mati syahid, ganjaran pahala itu nisbah seperti orang yang mati syahid, besar. Orang yang mati syahid itu tuan, ganjaran pahala dia, yang pertamanya tuan, dia akan melintasi titian siratal mustaqim, bagaikan kilat. Yang keduanya, dia akan terhindar daripada terhindar daripada bencana-bencana yang dihadapi ketika di padang mahsyar. Yang ketiganya, dia akan tidak dihisab, dihitung oleh Allah akan amalannya. Kecualilah orang yang mati syahid, ketika dia mati, dia masih lagi berhutang dengan Allah, maka tergantung amalannya. Walaupun mati syahid, maka amalannya akan dihisab. Itu bahannya orang yang suka berhutang. Jadi kalau tuan-tuan boleh hutang, dalam Islam hukumnya harus berhutang, tapi sawinya lah melunaskan. Dan juga Nabi menyebut kalau ada orang berhutang dengan kita, yang pertama sekali, paling afdal, paling baik, kita halalkan hutang. Bayar dah tuan-tuan, bayar tak nak halal macam mana, 30,000 RM30 tak apa, lelah ni yang halal, 30,000 tak payah, tuan-tuan, payah lah. Sebab itulah itu yang paling afdal Nabi sebut. Kerana apa? Melepaskan hutang itu akan melepaskan diri dia daripada tergantungnya amalan daripada masyarakat. Sebab orang yang mati berhutang ini tergantung amalan, walaupun dia mati syahid. Itu yang ketiga, dia tidak dihisab amalannya. Yang keempatnya, Allah beri dia 10 syafaat. Ini orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ni Allah beri dia 10 syafaat. Ini hadis Nabi sebut. Maknanya dia boleh ambil, dia boleh memberikan syafaat, boleh memberikan pertolongan kepada 10 golongan, 10 manusia. Sudah pastilah yang pertamanya mak bapak dia, yang keduanya isteri yang tercinta dan anak-anak, lepas tu barulah sahabat andai.
dan sahabat andai, aqarib, dan jiran tetangga, kaum kerabat dan sebagainya. Dan 10 orang. Ini antara kelebihan ganjaran yang besar yang Allah bagi orang yang mati syahid. Persoalannya tuan-tuan, adakah orang yang syahidul akhirah ni, yang bukan syahidul ma'rakah ni, memperoleh ganjaran yang sama? Kan? Persoalannya, jawapannya khilaf di kalangan ulama. Kan? Ini khilaf lah. Sekarang saya nak beritahu tuan-tuan dia, tak payah dia fikirlah. Kan? Khilaf di kalangan ulama. Sebahagian mengatakan sama ganjaran dia. Kan? Walaupun syahid akhirat. Pasal apa? Pasal orang yang syahid akhirat ni juga tuan-tuan, dia menanggung seksa. Kan? Umpama orang mati lemah, kan? Umpama orang kena wabak penyakit, kan? Dia menanggung seksa sakit, kan? Dah sakit nak mati, lepas tu sakit penyakit, kan? Sakit yang ditimpa ke atas diri dia, umpama mati terbakar, sakit tak tuan-tuan? Sakit tak cair terang, kan? Sakit mati lemah, kan? Sakit tuan-tuan, Allah, kan? Jadi samalah seperti mana juga orang yang syahidul ma'rakah, ganjaran pahalanya maka diberikan juga oleh Allah. Adapun sebahagian ulama mengatakan tak, dia hanya memperoleh ganjaran yang besar umpama orang yang mati syahid, dan dia tidak mendapat keistimewaan seperti mana yang saya sebutkan, seperti mana Nabi sebut dalam hadis, keistimewaan orang yang syahidul ma'rakah. Dia tak dapat 10 syafaat, dia tak dapat terlepas daripada bala bencana padang mahsyar, dia tetap dihitung, dihisap oleh amalannya dan sebagainya. Okay? Tetapi dia hanya mendapat ganjaran pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Umpama ni contoh, orang yang mati syahid itu ganjaran pahalanya mungkin sebesar bukit Uhud, maka dia dapat ganjaran pahala. Nah, dengan ganjaran pahala ini juga yang akan ditimbang dan boleh menentukan manakah dia masuk menjadi penghuni syurga ataupun neraka. Tuan-tuan, baik. Jadi seseorang mukmin yang bersifat ikhlas dan sabar dan yang tahan menghadapi bala dan yakin bahawa semuanya itu adalah ditentukan oleh Allah, iaitu takdir Allah, ia akan menerima ganjaran yang besar, iaitu syahid. Ini pentingnya sabar tuan-tuan, sifat sabar. Baik, hadis yang seterusnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qala. Hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi tuan-tuan. Hadis yang sahih, hadis yang qudsi. Hadis qudsi riwayat Imam Al-Bukhari. Apa firman Allah Taala? Iza ibtalaitu 'abdi bihabibataihi fa sabara awadtuhu minhuma al-jannah. Apa kata Allah Taala? Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, aku dengar Rasulullah SAW menerangkan bahawa Allah Taala telah berfirman. Tuan-tuan, kalau baca hadis kemudian Nabi sebut yaqul inna Allah azza wa jalla qala, maka ada hadis qudsi. Hadis qudsi ini berbeza dengan hadis biasa. Kita ada 3 pula. Yang pertama wahyu, kalam Allah, Al-Quran. Yang kedua hadis Nabi. Yang ketiga hadis qudsi. Kalam Allah, wahyu, iaitu Al-Quran, itu terpelihara. Allah jaga, tuan-tuan. Yang kedua hadis Nabi. Hadis Nabi ni tuan-tuan yang datang daripada kelakuan Nabi, sama ada perkataan dia, perbuatan dia ataupun diamnya baginda. Semuanya itu disebut sebagai al-hadis. Adapun hadis qudsi, ialah kalam daripada Nabi, ucapan daripada Nabi, tetapi ilham daripada Allah, diwahyukan oleh Allah direct terus pada Nabi, dan Nabi sebut, tidak melalui Jibril. Pendek kata mudah nak faham tuan-tuan, kalau melalui Jibril maka itu Al-Quran.
Kalau tidak melalui Jibril, wahyu Allah direct turun pada Nabi, itu dipanggil hadis qudsi. Dan hadis qudsi ini juga sama macam hadis Nabi SAW. Dia ada martabat. Sama ada dia sahih, sama ada dia hasan, ataupun dia dhaif. Sama ada dia mutawatir, ataupun hadis ahad. Ya? Dan berbagai-bagai nama lagi lah. Ya? Dan hadis qudsi ini hanya bagi firman Allah Ta'ala. Maknanya Nabi sebut, ya, tidak melalui perbuatan dia, tidak melalui diam dia bagi dia sesuatu. Ya, jadi sebab tu Nabi sebut, qala firman Allah Subhanahu wa taala, idza batalaitu 'abdi bihabibataihi fa sabara awwatuhu minhuma al-jannah. Ini kelebihan orang yang bersabar lagi tentang kata Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, apabila aku memuji seseorang hamba-Ku dengan mengambil dua benda yang amat dikasihinya. Dua benda yang amat dikasihinya, sedangkan ia menerima dengan sabar dan ikhlas. Ikhlas, penuh kesabaran. Nescaya aku, kata Allah, akan memberi ganjaran syurga di akhirat. Apa dua benda? Nabi sebut dua benda itu, yuridu ainaihi, iaitulah dua biji mata Allah. Ya, nikmat Allah Ta'ala ni tuan-tuan, kalau orang bisu dia tak cakap, okey lagi. Kalau orang pekak dia tak ada dengar, okey lagi. Dia boleh berlari daripada hujung sana tu. Ya, tapi kalau orang yang Allah tarik nikmat mata dia, dia tak nampak. Walaupun telinga dia dengar, walaupun mulut dia boleh bercakap, walaupun kaki boleh berlari, dia tak boleh lari selaju orang yang ada mata. Ini ya nikmat yang paling besar dalam banyak-banyak nikmat. Patut Allah sebut tadi, iza ibtalaitu 'abdi bihabibataihi, dua benda yang cukup dikasihi, iaitu dua belah mata. Nampak? Dan tiba-tiba Allah beri nikmat mata, kita tengok lain. Dan Allah beri biji mata dua ni tuan-tuan, banyak tengok surah khabar daripada Quran. Allah. Banyak tengok televisyen 4 jam, 5 jam tengok Al-Quran 5 minit tuan-tuan. Baca 5 minit cemuih Ustaz. Cemuih baca Quran. Allah. Tuan-tuan, mata ni Allah yang punya tuan-tuan. Allah kurnia. Allah kurnia tuan-tuan. Kau belah mana tuan-tuan kita boleh tengok Quran 5 minit, tengok Hindustan 4 jam? Allah. Ya? Ni orang yang tak bersyukur dengan nikmat mata. Ni nikmat mata dia tuan-tuan. Ya? Cuma tanya orang yang tak ada penglihatan tuan-tuan. Allah. Ya? Susah dia tuan-tuan nak bekerja susah, nak bergerak susah. Kan? Dia berazam kalau sekiranya dia diperolehkan mata boleh melihat, dia akan lihat Al-Quran itu lebih daripada yang lain. Boleh mata tengok televisyen. Allah. Mantan pasal Melayu mudah lupa. Mantan bukan Melayu, manusia mudah lupa. Tak kira Melayu ke Jawa ke Cina ke India, tuan-tuan. Ya? Pasal apa? Bila diberikan kesenangan, maka dia lupa. Bila ditimpakan musibah, barulah gundah gulana dia. Barulah cari Allah, barulah cari Pak Imam, barulah cari sekolah-sekolah tahfiz. Mai datang buat kenduri. Tak nak datang, tak apa, bagi duit lagi. Tak nak datang juga, sibuk, bagi kenderaan. Tak nak datang juga, saya bagilah RM200,000 kat tahfiz tuan. Baru datang. Rupanya nak duit. Barulah cari berapa tahfiz tuan-tuan buat kenduri. Bila mana? Bila ditimpa musibah. Ini sifat manusia. Jadi dua mata ni tuan-tuan satu anugerah yang cukup besar, yang amat-amat disayangi oleh manusia. Tiba-tiba kata Allah Ta'ala, bila aku ambil ni, dia sabar dan dia ikhlas. Maka ganjarannya ialah syurga Allah. Allah apa tuan-tuan. Bukan senang maknanya nak masuk syurga tuan-tuan. Kena korek mata dulu tuan-tuan. Baru dapat
syurga. Siapa sanggup tentang kulit mata bagi kau orang? Ada orang datang nak minta tuan jual sebiji mata 1.2 juta. Nak jual sebelah mata. Nak jual murah sangat, 1 bilion. Tak nak tuan, tak nak. Pasal ini anugerah yang paling disayangi oleh manusia. Dengan mata inilah kita boleh lihat macam-macam tuan-tuan. Anugerah daripada Allah, tapi sayang, satu kali sayang tuan, kita tak banyak tengok Al-Quran. Kita tak banyak pandang perkara-perkara yang Allah perintahkan. Kita banyak tengok perempuan lain daripada tengok bini kita tuan-tuan. Kita banyak tengok lelaki lain daripada suami kita. Allah Akbar. Jadi pandai kita kena banyak tengok Quran tuan, daripada tengok televisyen. Balik nanti calculation. Beli buku 35. Buku 35 ni biasa hutang kedai kan. Ini hutang dengan Allah. Buku 35 tu hutang dengan Allah. Calculation satu hari. 24 jam, berapa jam aku tengok televisyen, berapa jam aku tengok Quran. Kalkulat tentang satu hari sejam tengok Quran, tengok televisyen 16 jam. Tak jadi hamba yang bersyukur tuan. Tengok Quran sejam. Jadi lepas ni kena banyak. Kamu check and balance, tak nak 50-50, mesti banyak tengok Al-Quran lebih daripada yang lain. Itu betul jasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Baik, sambung sekali lagi tuan-tuan. Dan bukankah Nabi SAW sebut dalam hadis yang tadi, antara 3 perkara yang perlu kita kena ajar anak-anak kita. Okay? Yang pertama kata Nabi SAW, hubbi nabikum, ajar anak kamu supaya cintakan Nabi. Yang kedua, hubbi ahlihi, ajarkan anak kamu supaya cintakan keluarga Nabi. Yang ketiganya Nabi sebut tadi, ajarkan anak kamu bitilawatil Quran, dengan mempelajari Al-Quran. Kenapa tuan-tuan? Fa inna hamalatal Quran, sesungguhnya orang yang sentiasa dalam ruang lingkup Al-Quran, sentiasa membaca Al-Quran, sentiasa memerhati dan mentadabbur Al-Quran, fi zillihi, berada dalam naungannya, naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluhu, pada hari yang tidak ada naungan dan pertolongan melainkan Allah. Bila di alam akhirat. Maknanya orang yang sentiasa mentadabbur, mempelajari, mengajar Al-Quran, ni antara golongan yang akan mendapat naungan. Bukan sekarang saja, ma'ambiya'ihi, bersama dengan para nabi, wa akhbiya'ihi, dan bersama dengan orang-orang yang mensucikan hati mereka. Ini penting besar tentang Quran. Jadi mata ni kita guna untuk lihat Al-Quran banyak. Kan? Dalam hadis Nabi lain juga Nabi sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik di kalangan kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Kan? Ada orang yang buta mata, saya jumpa juga buta mata, 30 juzuk hafaz Quran. Subhanallah. Mata dia buta tu. Kita mata celik, juzuk amal tak. Ni mata buta. Saya jumpa mata dia buta. Saya panggil dia sekali ceramah dekat Sulawesi. Ya. Bukan budak-budak, bukan kanak-kanak, umur dekat 45 tahun. Apa salah? Saya jumpa lagi seorang yang buta matanya, dia kajang. Buta mata, tapi dia baca Quran cukup lancar. Allah, dia tak hafaz Quran, tapi dia boleh baca Quran dengan lancar. Mana? Dia tak hafaz Quran, tapi dia boleh baca Quran dengan lancar. Saya dengar bacaan, dia minta saya dengarkan bacaan. Dia buka Quran tuan-tuan, dia baca. Allah, Quran dia lah, bukan Quran tuan-tuan. Baca lancar tuan-tuan, siap dengan makharijul huruf, dengan sifatul huruf. Dan kita celik boleh tengok Quran, punya buta Quran, tak berhenti baca. Bukan tuan-tuan lah, ni orang lain. Ustaz ni berkata ke aku, bukan tuan-tuan, ni orang lain. Tuan datang masjid, alhamdulillah. Ni tuan-tuan, nikmat yang Allah sebut, Iza ibtalaitu abdi bihabibataihi, 2 benda yang amat dikasih. Aku nak cabut, aku nak tarik. Bila mana aku ambil, aku tarik, dia sabar dan ikhlas, maka Allah akan tukar gantikan. Awwadtuhu, aku tukarkan dia, gantikan dia, min huma, daripada 2 biji emas itu, al-jannah, dengan syurga. Allah. Baik, pengajaran daripada hadis ini, yang pertamanya, orang yang buta matanya adalah dugaan Allah. Sekiranya dia bersabar, Allah akan kurniakan syurga sebagai gantinya. Besar ganjaran tuan-tuan, syurga. Jadi maknanya tuan-tuan, yang pertama ni maknanya, kita nak memperoleh syurga ni amat sukar tuan-tuan. Bukan sesemudah man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Hadis tu tuan-tuan, hadis Nabi sebut. Ini orang yang malah tuan-tuan, dia kata aku sebut la ilaha illallah dakhala jannah. Bukan semudah itu. Contoh tuan-tuan, tak payah salat kita. Tak payah salat, nanti nak mati sebut la ilaha illallah dakhala jannah. Kena faham wakil dan keadaan bi'ah ketika itu, bila mana Nabi sebut man qala la ilaha illallah dakhala jannah.
siapa yang mengucap ataupun yang menyebut la ilaha illallah akan masuk syurga. Ketika mana? Ketika dia nak mati. Ketika dia nak mati. Maknanya tuan-tuan, akhiri hidup dia dengan kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid, maka baru dia masuk syurga. Mana mungkin orang yang beramal tuan-tuan dengan amal yang maksiat, dengan kelakuan yang maksiat, ya Allah tak beri rahmat, tak beri hidayah, barakah kat dia, tiba-tiba di akhir hidupnya sebut la ilaha illallah, kecualilah rahmat Allah. Maknanya tuan-tuan, sepanjang hidup kita kena usaha dalam arti kata beribadah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya tuan-tuan, pengajaran hadis, pengajaran daripada hadis ini, Allah Subhanahu Wa Taala kata musannif akan memberi balasan syurga terhadap orang yang bersabar menerima ujiannya. Besar ganjaran tuan. Ganjaran sabar ni syurga. Ganjaran sabar syurga. Pasal susah nak buat sabar. Susah tuan, cakap bolehlah, sabarlah. Kau tak kena, aku yang kena. Kalau kau kena, kau tahu. Itu biasa yang perkataan yang kita akan dengar. Sabarlah, sabar. Kita boleh mampu cakap bersabar tuan. Tapi setengah mana kesabaran kita, wallahualam. Nak tahu tuan, kena uji. Nak tahu kesabaran kita tak ke mana, kena uji. Nak uji, kena test lah tuan. Uji test rupa lah. Maknanya tuan, kita kena melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintah tuan. Sabar itu pun ada tingkatan dia. Macam ujian itu ada tingkatan dia. Tingkatan marhalah pertama, marhalah kedua, marhalah yang ketiga, tingkatan yang ketiga. Dia ada tingkatan daripada kecil-kecil, besar-besar tuan. Baik. Termasuk dalam arti kata sabar itu juga sebagai menerima ujian, sabar melaksanakan hukum Allah. Ini kira bakal nak menang. Bila lagi ni nak menang? Bila lagi nak berjaya ni? Bila lagi Islam nak menang? Letihlah berjuang. Letih berjuang. Tak menang-menang juga. Islam tak tegak lagi. Letih. Ini orang tak sabar. Dah 63 tahun dia berjuang. Tak boleh menang juga. Letih. Ketika itu syaitan akan masuk. Bila syaitan akan masuk, kena segera. Bila kena segera, jalan shortcut mudah dia. Tinggalkan Islam. Jangan sebut Islam dulu. Itu mudah. Habis syaitan masuk. Sebab tu pentingnya sabar tuan-tuan. Sabar dalam melaksanakan hukum Allah. Sabar berjuang untuk menegakkan hukum Allah. Baik. Dan yang ketiga, pengajaran daripada hadis tersebut ialah mata ialah sebesar-besar kurniaan Allah yang mempunyai peranan utama di dalam kehidupan seseorang. Oleh itu hendaklah digunakan untuk perkara manfaat dan diridai Allah. Kata musannif, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, mata adalah sebesar-besar kurnia Allah yang mempunyai peranan yang paling penting dalam kehidupan kita di atas dunia. Jadi hendaklah kita gunakan, yakni melihat kepada perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang mendatangkan manfaat, perkara-perkara yang mendatangkan ganjaran, perkara-perkara yang mendatangkan redha Allah. Jangan melihat perkara-perkara yang lara, tambah yang berdosa, yang tuan-tuan jauhkan. Bila nak tengok saja tuan-tuan, lihat mata ni kurnia Allah. Anggap bila nak tengok aja benda yang haram, Allah akan cabut penglihatan. Takutlah tuan-tuan. Tengok je haram, buta mata tuan-tuan. Umpama macam tengok saja benda yang haram, Allah butakan seminggu mata kita. Begitulah, agak begitu tuan-tuan. Supaya kita sentiasa berjaga-jaga. Jadi melihat Al-Quran itu adalah penglihatan yang paling baik.
amalan yang paling baik, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi kita banyakkanlah memperlihat dan membaca dengan menggunakan mata kita akan Al-Quranul Karim, insya-Allah tuan-tuan. Kemudian hadis yang ke-36, insya-Allah kita sambung pada masa akan datang. Ada soalan atau tidak? Hari ini 6. Ada soalan tak? Tak ada soalan? Kita faham tak? Jadi kesimpulannya tuan-tuan, Allah sebut dalam surah Yunus, wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Kesimpulan tuan-tuan pada malam ini, firman Allah Ta'ala, dan ikutilah apa yang telah diwahyukan kepada kamu. Kerana dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Kerana apa? Kerana Allah adalah hakim yang sebaik-baiknya, yang memberikan keputusan yang sebaik-baiknya. Tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan kita akan sempat bertaubat sebelum berlakunya hari kiamat. Sama ada kiamat kecil, iaitu mati, ataupun kiamat besar, iaitulah hancurnya dunia. Saya dapat satu maklumat akhir, khusus sikit tuan. Maklumat ni ada orang kata tak betul. Tapi betul ke tak betul, biar bila tuan, saya nak bagi kata tuan. Pasal saya nak kaitkan dengan kiamat tuan. Saya nak kaitkan dengan kiamat. NASA buat kajian tuan, NASA dia buat kajian tentang putaran dunia ini. Pada abad kurun yang ke-18, putaran dunia ini bertambah laju. Dunia ini berputar, berpusing. Dengan sebab kelajuan itu menyebabkan kutub utara ini dia akan turun melalui timur laut. Dia akan turun timur laut, turun ke bawah. Pada abad kurun yang ke-18, tuan-tuan, kata NASA, turunnya bumi itu sejauh 9 batu dalam masa setahun. Setahun 9 batu. Maknanya turun. Kutub utara sentiasa turun. Saya nak kaitkan dengan tanda-tanda kiamat, matahari terbit sebelah barat. Ini faktor geografi. Bagi dia, orang kafir mungkin dikata ni faktor fenomenal. Pada tahun 2005, NASA buat kajian lagi, putaran dunia ini makin laju tuan-tuan, menyebabkan kutub utara dia turun sejauh 35 batu setahun. Jarak yang agak jauh. Kajian yang terkini tahun lepas 2013, NASA buat lagi kajian tuan-tuan, disebabkan putaran dunia ini terlalu laju, menyebabkan kutub utara turun jarak yang begitu jauh, iaitu sejauh 25 batu sebulan. Maknanya setahun kali 12, 300 batu tahun lepas ni. Jadi mana kutub utara dia akan turun ke bawah tuan-tuan. Kata NASA tahun 2015, tahun depan, maka kutub utara dia akan tukar posisi ke kutub selatan. Kutub selatan akan tukar posisi ke kutub selatan, sehingga menyebabkan matahari naik sebelah barat. Maknanya kata NASA, tahun 2015 matahari akan naik sebelah barat. Bagi kita orang yang beriman, kita tak wajib beriman, dan kita pun tak wajib percaya kerusakan itu dia buat ke tak buat, kita tak percaya. Cuma kita wajib beriman apa yang Nabi sebut antara tanda-tanda kiamat. Bila mana matahari naik sebelah barat, tanda kiamat yang besar. Paling besar
Kenapa paling besar? Kerana naik matahari sebelah barat akan tertutupnya pintu taubat. Kalau betul tuan-tuan tahun depan naik sebelah barat, satu benda yang cukup menggerunkan kita. Kenapa gerun? Kerana yang pertama ada golongan yang belum dan tak sempat nak bertaubat. Yang kedua ada golongan yang bertaubat tapi tidak diterima taubatnya oleh Allah. Kita takut masuk golongan yang kedua. Kita bertaubat tapi Allah tak terima taubat kita. Wala'iyahillah. Ya, jadi kembalilah sama-sama tentang kita lupakanlah yang nasar. Saya tak suruh tuan-tuan percaya. Cuma kita kena lihat apa yang Nabi sebut dalam hadis, antara 10 tanda-tanda kiamat. Biasa yang kita tahu tanda kiamat yang terakhir naik matahari sebelah barat. Nah, 3. Pertama, berlakunya peperangan. Untuk peperangan timur, barat dan juga tanah Arab. Yang 3 dah berlaku. Keluarnya asap, dabah dukhan. Keluarnya binatang melata. Turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ni daripada Bani Tamim. Bukan Bani Tamim tu tanah Melayu. Bani Tamim ni kata Nabi keturunan Arab. Ada orang Melayu kata Bani Tamim ni tanah Melayu. Jadi Imam Mahdi ni orang Melayu. Mana buktinya? Tamim, tanah Mim Melayu. Itu tak ada pakai itu. Hadis kepada Allah Ta'ala. Nabi sebut Bani Tamim itu keturunan aku, kata Nabi. Kemudian turunnya Dajjal. Dajjal itu tuan dia akan lahir, dia keluar, turun ke keluar. Dalam hadis yang disebut turun, dia keluar satu kota, satu tempat yang sunyi. Kota dia antara Syam, antara Syria dengan Iraq. Tuan-tuan buka balik itu, buka kota antara Syam dengan Syria tu di tengah-tengah tu negara apa? Iran ke tuan? Iran. Betul tak? Betul tak? Takut nak sebut Iran. Betul tak? Antara Syria dengan Iraq. Tengah-tengah negara apa? Saya tak tahu, saya tanya tuan-tuan. Itu Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Hadis riwayat Imam Muslim. Dajjal akan turun di satu tempat yang sunyi antara Syam, Syria dengan Iraq. Mata dia 2, bukan 1. Mata dia 2 kata Nabi, tapi sebelah dia terbunjul macam sebiji buah anggur. Tuan-tuan nak tahu gambarkan macam mana? Balik nanti tutup sebelah, ambil baju, letak sini tuan-tuan. Macam itulah Dajjal punya mata. Bukan mata 1. Mata 1 tu tak tahu daripada mana tuan-tuan. Dajjal bermata 1. Itu Dajjal manusia tuan-tuan. Dajjal manusia yang mendajalkan dia tuan-tuan. Dajjal mata dia 2. Dalam hadis yang saya sebut mata dia 2, sebelah cepek, maknanya bonjol seperti mana sebiji buah anggur. Terbonjol lah, terkeluar. Tuan-tuan pernah tengok tak cerita piramid 6 jahanam? Kan salah satu 6 jahanam ada mata terkeluar. Tu lah macam tu Dajjal. Tapi bukan tu lah Dajjal. Dia rupa dia macam tu Nabi sebut tadi. Lepas tu turun Nabi Isa. Lepas tu turun Ya'juj Ma'juj. Barulah terbit matahari sebelah barat. Tapi lah hadis yang sahih juga tentang riwayat Imam Muslim. Nabi sebut tanda-tanda kiamat yang besar yang pertama akan muncul ialah timbul matahari sebelah barat. Khurujus syams min magharibiha, keluar matahari dari sebelah barat. Itu tanda pertama. Jadi kalau jadi betul tahun depan, minta-minta janganlah tuan-tuan. Kalau tak jadi alhamdulillah. Kalau jadi tuan-tuan berlaku tahun depan, maka kita kena bersedia tuan-tuan, bertawar. Saya nak kaitkan dengan anugerah mata yang Allah beri tuan-tuan. Kita gunalah sebaik mungkin insya-Allah. Banyakkan memandang, melihat dan membaca Al-Quran. Aku lupa hadza. Sebelum saya tutup tuan-tuan, seperti mana biasalah
kami masih lagi Madrasah Darul Mujahidin memerlukan bantuan kewangan untuk membaiki dan terus membaiki bangunan-bangunan lama tuan. Kita masih lagi dalam proses membaiki bangunan Musalla Surau dan juga satu bangunan 2 tingkat yang hampir siap lah sikit. Cuma bumbung dinding dia sikit ada perlu kita baiki dengan koridor dinding atas tu tuan. Jadi 2 tingkat kan ada dinding atas itu. Takut nanti tuan budak-budak terjun tuan. Insurans tak ada, dia terjun mati gitu. Jadi kita perlukan kewangan. Jadi malam ni kita sumbanglah RM1,200. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan itulah kata Imam Al-Ghazali, harta kita di alam akhirat. Dengan sebab tuan-tuan sebab pelajar-pelajar itu percaya belajar agama, percaya beramal dengan ilmu dia. Sepanjang amal hidup dia tuan-tuan, walaupun sekolah tu tutup, mati dah, tak ada tuan-tuan, ganjaran kita tetap kita peroleh. Itulah kata Imam Ghazali, harta kita di alam akhirat. InsyaAllah tuan-tuan, masyarakat sembahlah. Mudah-mudahan dapat membantu sedikit demi sedikit Madrasah Darul Mujahidin. Dan juga saya akan tinggalkan pada pihak masjid, pihak surau, borang pendaftaran pelajar baru Madrasah Darul Mujahidin. Siapa-siapa yang berminat boleh ambil nanti. Tengok-tengoklah kalau berminat tuan-tuan. Cuma saya nak maklum awal-awal lah, bila tuan-tuan masuk ke sekolah tu, tuan-tuan jangan terkejut lah tuan-tuan. Sekolah 27 tahun dalam tuan-tuan, dia agak usang sikit kan. Tapi taklah macam dulu. Tuan-tuan nak banyak bantu, kita lah adalah buat perubahan insya-Allah. Demi perubahan dan perubahan. Jadi saya akan tinggal orang untuk kemasukan pelajar baru tahun depan. Syaratnya mudah aja. Boleh baca Quran, boleh tulis Jawi. Itu je syaratnya. Bukan tulis bahasa Tamil. Tulis Jawi. Boleh baca Quran, insya-Allah kita akan terima dan kita akan interview. Cuma yang agama tu dia guna bahasa Arab. Akademik bahasa Melayu lah. Yang aliran agama tu dia guna kitab, semua kitab Arab. Semua kita tak tahu kita akan ada insya-Allah taala. Mudah-mudahan lah. Kalau siapa yang berminat nanti boleh. Yuran antara yuran yang paling termurah. Sebulan hanya RM140 saja. Itu yang tak dua asrama. Yang dua asrama 330 ke 40 saja. Antara yuran yang paling termurah. Termurah. Dan sekolah lain tak ada asrama, pulang satu yuran 200 lebih. Jadi kita nak naikkan pun tak sampai hati. Pasal pada nanti, pasal masih lagi tertunggak yuran. Kalau naik lagi memang tertunggak terus. Jadi kita ada toleransi. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan. Aku lupa lihada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-lail wa atrafan nahar waj'al lana hajjatan ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله.